Baik, insyaAllah kita mulakan kuliah maghrib pada malam ini dengan sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim, ba'da billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki Allah Ta'ala akan kebajikan dan saya berikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wa intifa' wal ifadata wa istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalatu ila khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, yang semulakan Fadil Tuan Imam kita, Tuan-Tuan Imam. Seterusnya semulakan Fadil Tuan Bilal. Seterusnya semulakan pengurusi surau. Seterusnya jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin, muslimat ada tak ada? Muslimat tak ada? Allah Ta'ala insyaAllah. Muslimin muslimat. Mak muslimat tak tahu ada ke tak ada dalam tu, dia tak tahu. Sebab benda tu tak nampak kan, dinding tu tak nampak ada orang ke tidak, saya tak tahu. Baik, insyaAllah malam ni kita lihat hadis kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Kita hadis dalam bab memuliakan kehormatan kaum muslimin dan menguraikan tentang hak mereka. So kita malam ni sambunganlah. Hadis yang kita dapat kongsikan pada malam ini itulah hadis yang terimakan daripada An-Jundub ibni Abdullah. An-Jundub ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul hadis daripada Abi Qatadah. Sebelum tu ada daripada Abi Qatadah. Wa an Abi Qatadah Al-Haris ibni Ribi'i. Al-Haris ibni Ribi'i radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila salati wa uridu ayutawila biha wa asma'a buka'an sabiyya
fa atajawwazu fi sholati. Fa atazawwaju fi sholati karahiyata an asyqa ala ummi. An asyqa ala ummi. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Hadis yang pertama malam ini yang kita dapat kongsikan itulah hadis yang terima daripada Abu Qatadah. Abu Qatadah nama sebenarnya Haris bin Rabi'i. Haris bin Rabi'i radhiyallahu taala anhu. Telah meridha Allah taala untuknya. Qala berkata ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inilah akumu ila solah. Aku hendak berdiri untuk mengerjakan solat. Ini sesungguhnya aku, kata Nabi, ini sesungguhnya aku, la akumu ila solah. Sesungguhnya aku nak berdiri untuk mendirikan solat. Wa uridu aytawila biha, dan aku berkehendak bahawa hendak memanjangkan solat biha di dalamnya. Jadi Nabi bercadang untuk memanjangkan solat dalam solat itu. Cuma tak nyatakan apakah solat. Cuma tidak nyatakan apakah solat yang didirikan oleh baginda Rasulullah SAW. Fa asma'a buka as-sabiyya. Tiba-tiba Nabi terdengar suara kanak-kanak menangis. Tiba-tiba Nabi terdengar suara budak menangis. Sabi ini budak lah, budak kecil menangis. Fa'tajawwazu fi solati, lalu aku mempercepatkan ataupun memperingankanlah. Lalu aku memperingankan akan solatku. Nabi memperingankan solatnya. Mana lagi nama pemanda Nabi memperingankan? Maksudnya Nabi memperpendekkanlah. Nabi memperpendekkan solat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna apa tujawizu, apa tajawwazu maksudnya ukhawifu. Ukhawifu maknanya aku memperingankan. Wa bayana Muslim fi riwayatin an Anas mahal tafif wa lafzuhu fayaqra'u bi suratil qasirah. Lalu Nabi menukar dengan surah yang pendek. Nabi menukar dengan surah yang pendek. Jadi kemungkinan Nabi sebelum itu bercarang ataupun mungkin Nabi juga telah membaca surah yang panjang dalam solat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari dalam bab kitab solat Jumaah, solat berjamaah, dalam bab memperingatkan sembahyang ketika budak menangis, dan juga dalam bab sifat solat. Fi sifatus solat, babul khurujun nisa ilal masajid, bab keluarnya perempuan ke masjid pada waktu malam untuk mendirikan solat. Baik, kita kembali pada hadis tadi. Jadi Nabi bercadang untuk melakukan solat yang panjang. Cuma tak dipastikan solat ini secara berjemaah ataupun seorang dirilah. Tidak nyatakan. Mungkin kita terpaksa lihat tafsiran kepada hadis ini dalam kitab-kitab lain. Mungkin dalam kitab Fathul Bari dan sebagainya. Syarah pada hadis-hadis Bukhari ini antaranya kitab Fathul Bari yang banyak jilid tu. Saya tak pasti berapa jilid tapi banyaklah. Jadi Nabi bercadang untuk memanjangkan sembahyang. Tiba-tiba fa'asma'a buka as-sabi, maka tiba-tiba terdengarlah budak menangis. Lalu apa yang Rasulullah SAW menjawab? Buat apa tajawwazu fi salati, lalu aku memperingatkan akan sembahyang tadi. Karahatan ayyashukka ala ummati. Kenapa? Kerana dibimbangi akan menjadi keberatan kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini ialah perbuatan Nabi ini sentiasa diikut oleh para sahabat dan juga umat-umat baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau seandainya dalam perkara macam tadi Nabi meneruskan sembahyangnya,
walaupun budak menangis. Jadi kemungkinan umat baginda Rasulullah pun akan membuat benda yang sama, tetap memanjangkan sembahyang walaupun budak tadi menangis. Jadi maknanya di sini kalau kita bandingkan dengan hadis-hadis yang sebelum ini pun ada juga hadis menyebutkan kerana dalam sembahyang itu adanya golongan dhaif. Fa inna fihi dhaif was-sakim wal kabir. Bila sembahyang salah seorang kamu bersama dengan orang lain, maka naklah kamu memperingankan sembahyang. Kerana dalam sembahyang itu terdapatnya orang yang lemah, orang yang sakit dan orang yang tua. Ad-dhaif, as-sakim wal kabir. Ada orang yang lemah, orang sakit dan orang yang tua. Wa iza shalla ahadukum li nafsi fa yatawil ma syaa. Apabila kamu sembahyang seorang diri, maka naklah kamu manjangkan akan sembahyang kamulah. Macam tu. Cuma hari itu kita dah bahaskan, tengoklah sembahyang tu macam mana. Kalau sembahyang itu dia punya wakil dia, kejadian ataupun hurufnya kat situ memang suka sembahyang yang bacaan panjang. Jadi sepatutnya tak perlulah berhentilah. Tak perlulah berhenti. Sebab apa? Kerana memang di situ memang sukakan bacaan yang panjang. Macam tu. Dan separuh daripada tempat ini, separuhnya mereka tidak menggalakkan kanak-kanak datang. Mereka tak menggalakkan kanak-kanak datang untuk hadir lah. Kalau macam zaman sekarang ini, suasana Covid kan, terus kami memang tak digalakkan budak yang kecil datang ke masjid ataupun ke surau untuk dirikan sembahyang berjemaah. Macam tu. Jadi memang sesuai lah keadaan macam tu. Tapi kalau saya suasana biasa, kebiasaannya kita akan membawa kanak-kanak. Kita membawa anak kita. Tujuan kita bawa anak kita itu tujuannya untuk kita menggalakkan mereka supaya hadir ke rumah Allah Ta'ala, ke masjid ataupun surau kan, untuk selalu mereka, kita dapat didik mereka daripada kecil lah mencintai akan rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi apakah pengajaran daripada hadis ini? Pertama, seorang imam yang sedang mengimamkan sembahyang boleh mempercepatkan sembahyangnya jika ada perkara yang penting yang perlu dia menyegerakannya. Mana seorang imam tu dia kena peka jugalah. Peka juga suasana di belakang dia. Kerana di belakang ni ada berbagai kategori orang yang hadir sembahyang berjemaah. Kadang-kadang yang hadir tu pun macam budak kecil, kadang dia tak sembahyang pun. Dia tak sembahyang pun, mak dia yang sembahyang, ayah dia sembahyang. Disebabkan mak sembahyang atau ayah sembahyang, tiba-tiba budak tu menangis, sudah tentu bapa dia atau mak dia tentu tidak fokus lagi lah pada sembahyang dia. Sudah tentu mak dan ayah dia akan nak cepat menghabiskan sembahyang. Macam tu. Jadi imam pun kena peka jugalah suasana keadaan tadi. Sebab ada sebuah tempat ni kadang-kadang imam tidak meraihkan jemaah. Dia imam jenis orang kata syok sendirilah. Imam syok sendiri, bukan imam sinilah, imam tempat lain lah. Imam England kan, dia syok sendiri kan. Dia tak pedulikan apa kehendak jemaah tu, dia tak pedulikan. Dia kata A tu A lah, kalau imam kata B tu B lah. Tak bolehlah mendengar, dia tak nak menerima pandangan orang lain. Ini pun susah juga kan, itu. Baik, kemudian yang kedua, seorang imam hendaklah mengetahui keadaan yang dihadapi oleh makmum dia. Mana seorang imam hendaklah mengetahui keadaan yang dihadapi oleh makmumnya yang berada di belakang dia. Tapi jangan sampai hilang fokus lah. Maksud hilang fokus ni tidak ada khusyuk langsung dalam sembahyang. Sebab apa? Khusyuk pun salah satu benda yang ditekankan. Betul tak? Dalam sembahyang. Kerana sembahyang ni ada dua jenis. Pertama zahir, kedua batin. Sembahyang ada dua jenis. Pertama zahir dan kedua batin. Mana yang zahir? Zahir lah anggota badan kita tetap lah. Batin hati kita lah. Hati kita tetap khusyuk, tawaduk, merendah diri, fokus kita dalam mengerjakan sembahyang tadi. Tak? Hatta kalau seandainya ada musuh datang pun, ada ular datang pun, duduk sebelah kita pun, kita tak akan lari lah. Kita tak akan lari. Memang ada fokus lah macam tu. Ular tedung, senyum ular kan, tengok kita sembahyang kan. Jadi orang yang tak fokus sembahyang tentulah akan cak liput lah. Apa lagi kan? Terus orang kata buka langkah 1000 lah setelah kita.
Ular kecil pun kadang-kadang orang melompat, apalagi kalau ular besar. Tengah semayang tiba-tiba ular kecil jatuh. Daripada atas tu ular kecil jatuh. Kau tak melompat kan? Kan? Baik, kemudian yang ketiga, seorang ketua naklah mengambil berat setiap masalah yang dihadapi oleh pengikutnya. Ini dalam masalah untuk kalau seandainya qiyadah. Qiyadah ni maknanya kepimpinan. Kepimpinan sama ada dalam solat ataupun luar solat, ada jiwa kepimpinan. Jadi seorang pimpin kena peka lah kepada anak buah dia, kan, sama ada anak buahnya boleh melakukan apa yang dia nak ataupun tak boleh melakukan. Baik, seterusnya yang keempat, Islam ialah agama yang sesuai dan mudah dilaksanakan, atau memelihara keadaan manusia dan berkemampuan mereka, kerana Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang melainkan apa yang dia mampu. Di Islam ni merupakan agama mudah. Islam merupakan agama mudah. Samahatul Islam wa yusarrahu bihaisu yura'a halatul insan wa qudratihim fala yukallifullahu nafsan illa usaha. Di mana Islam ini menekankan kepada samahatul Islam. Maknanya toleransi lah. Toleransi terhadap Islam itu sendiri, dan memudahkan, bukan nak menyusahkan Islam. Jadi segala perundangan Islam, undang-undang, kewajipan sembahyang, kewajipan tu, kewajipan itu, ini dan sebagainya, semuanya benda yang boleh dilakukan oleh manusia, bukan tak boleh lakukan. Jadi Allah Ta'ala tidak membebankan seorang itu sehingga dia tak mampu nak lakukan langsung. Tidak macam tu. Kerana Islam itu agama mudah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Ta'ala tidak membebani akan seorang jiwa itu kecuali di atas apa yang diusahakan. Macam tu. Baru ni ada seorang jemaah tu tanya dengan saya, Ustaz, ada orang cakap lah, dia cakap dengan saya, Ustaz, dia kata, dalam bab semayang ni, selagi mana kita tak kenal Tuhan, tak wajib semayang. Kan? Dalam bab semayang ni, selagi mana orang tu tak kenal Tuhan, so tak wajib semayang. Habis umur dia berapa tahun? 50 lebih, Ustaz. Umur dah 50 lebih, tak semayang. Alasan dia kata tak kenal Tuhan. Macam tu. Saya cakap tak betul lah macam tu. Tentang kewajipan semayang ini, kita daripada kecil lagi dah suruh semayang dah. Kan Rasulullah kata, kan, mana apabila anak kita berumur 7 tahun, maka naklah kita suruh dia semayang. Apabila umur dia 10 tahun tak semayang, maka naklah dipukul dengan pukulan yang tidak mencederakan tubuh badan dia. Ada tak sebut situ umur 7 tahun kena semayang dengan syarat kenal Tuhan? Umur 7 tahun kena semayang dengan syarat kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan tak perlu semayang. 10 tahun kan wajib semayang. Kalau tak kenal Tuhan tak perlu semayang. Ada tak sebut? Tak ada. Kewajipan semayang ni sejak daripada kecil lagi kita dah galakkan. Kalau dah akil balik lagi pula wajib. Macam tu. Kemudian nak kenal Tuhan ni, kenal dia ada dua jenis. Satu sifat Tuhan, satu zat Tuhan. Yang kita ditekankan itu ialah mengenal sifat Tuhan. Kita tak ditekankan kepada mengenal zat Tuhan. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Ya, berfikirlah kamu tentang kejadian yang Allah Ta'ala buat ini, alam dunia luas ni kan, terbentang. Jangan kamu fikir zat Tuhan. Kerana zat Tuhan ni tak mampu kita nak fikir. Tak mampu kita nak fikir. Itu makna kewajipan tu kita daripada kecil lagi dah kena belajar sifat 20 dah. Wujud, kidam, kelas kapal pun dah belajar lah sifat 20 kan. Apa itu wujud, apa itu kidam, apa itu baqah, apa itu muhalafatu ta'ala lil hawadis, ya muta'ala bin nafsi. Walaupun tak secara mendalam, secara tahqiq kita faham, tapi sekurang-kurangnya kita tahu dah sifat Tuhan tu macam mana. Betul tak?
Bila sifat Tuhan dah kenal, maknanya wajiblah kita sembahyang. Kita dah kenal Tuhan, dah boleh bezakan Tuhan tu, sifat Tuhan dengan sifat makhluk kan. Tak adalah sampai kita mengenal zat Tuhan itu. Zat Tuhan tu tak wajib kita kenal, tak mampu kita nak kenal. Macam tu. Tu jenis orang saya cakap, ini jenis orang yang beralasan je. Jenis orang yang suka buat alasan, tak nak sembahyang. Macam tu kan. Dia tak sembahyang. Sedangkan kewajipan tu daripada kecil lah telah lagi diwajibkan kepada kita untuk mengerjakan arahan itulah solat kan, dan dia termasuk dalam salah satu daripada rukun iman. Macam tu. Baik, seterusnya tuan-tuan, kita masuk hadis yang kedua. Ada sikit lagi pada punya pengajaran tadi. Pertama, yang kelima, para imam dan khatib taklah mencontohi Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas mereka supaya lebih berkesan dan tidak menjemukan para jemaah. Jadi para imam dan khatib kan, imah wal khutaba ay yaqtadu bi Rasulillah. Imam dan juga khutbah ni, khatib ni lah mencontoh macam mana cara-cara Rasulullah SAW itu bersembahyang, dan juga macam mana imam membaca khutbah, Rasulullah membaca khutbah dan juga bersembahyang. Kita ikutlah macam mana yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kemudian kita masuk hadis yang kedua, hadis daripada Jundub tadi. Wa an Jundub ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatan subhi fa huwa fi zimmatillah. Fala yatlubannakumullah fi zimmatihi bi syai'in. Fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi syai'in yudrikhu summa yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Summa yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Rawahul Muslim. Hadis yang kedua, hadis dalam bab memuliakan kehormatan kaum muslimin dan menghuraikan tentang hak mereka. Hadis kedua, hadis terima daripada Jundub ataupun Jundab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Telah meridai Allah Taala untuknya. Qala berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda oleh baginda Rasulullah SAW, man shalla salata subhi fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sembahyang akan sembahyang subuh. Barang siapa yang sembahyang akan sembahyang subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada dalam jaminan Allah. Fi zimmatillah, dia berada dalam jaminan Allah. Okay, sembahyang subuh ni adakah secara munfarid ataupun jamaatan? Adakah sembahyang seorang diri ataupun sembahyang secara berjemaah? Okay, kalau sebut dalam dia punya kitab Nuzhatul Muttaqin ni, syarah kepada Riyadhus Salihin, yang dikarang oleh Dr. Mustafa Said Al-Bugha kan, dan juga ramai penulis lagi, dia kata man shalla salatus subhi, maksudnya sallaha jama'atan fi waqtiha. Maksud sembahyang subuh itu ialah sembahyang subuh secara berjemaah. Fi waqtiha, pada waktunya. Maka orang itu berada fi zimmatillah, ai fi ahdihi wa amanatihi. Maknanya dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia berada sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana pada hari itu dia berada dalam lindungan Allah. Dia sembahyang subuh kan pagi, mana setiap hari itu siang itu sampailah subuh besok itu dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yatlubannakumullah fi zimmatihi bi syai'in fa innahu may yatlubu min zimmati syai'in yudrikhu summa yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Kemudian janganlah
sampai Allah Ta'ala menuntut sesuatu daripada kamu, daripada jaminannya. Fala yatlubannakumullah bi zimmatihi, maka janganlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menuntut akan kamu daripada jaminannya, bisya'in dengan sesuatu. Fa'inahu, maka sesungguhnya may yatlubu min zimmati syai'un yudrikhu, kerana sesungguhnya barang siapa yang dituntut oleh Allah Ta'ala daripada sesuatu jaminannya, perjanjiannya, tentulah tercapai ia. Yudrikhu, tentulah tercapai akan dia. Mana berlakulah tuntutan Allah Ta'ala tadi. Summa yakubbu ala wajhi fi nar jahannam, kemudian Allah Ta'ala mensembamkan mukanya ke dalam api neraka. Okay. Lalu Allah Ta'ala sembamkan. Mana sembam ni campaklah kan, campakkan dia dalam api neraka. Okey. Jadi hadis ni merupakan satu hadis yang sangat pentinglah kepada kita supaya kita menghidupkan sembahyang berjemaah, sembahyang jemaah subuh. Sebab ada di kalangan kita ni kadang-kadang ialah mungkin kadang-kadang terlewat ke, terlambat bangun ke dan sebagainya, itulah ialah. Maksud saya ini memang dia sengaja. Kadang-kadang dengar azan tu Taranum apa tu, tarahim. Dulu ada tarahim kan, sekarang ada tarahim ke tak? Sekarang ada tarahim kan. Sekarang ni biasa orang buka ngaji je. Orang buka ngaji kan, masjid buka ngaji, lepas tu surau buka mengaji sebelum azan subuh kan. Dulu kan ada tarahim. Ada kan tarahim kan? Sekarang ni dah jaranglah dengar tarahim ni. Siapa yang boleh tarahim, hidupkanlah tarahim tu balik. Tarahim kan? Baik. Jadi dari hadis ini menyatakan pada kita, barang siapa sembahyang subuh secara berjemaah, maka dia berada dalam jaminan Allah. Kalau sebut dalam syarah hadis dia kata, khussat salatus subhi bihazil afdaliyah li'annaha awalun nahar allazi huwa waqtul ibtida' intisyarun nas fi hawaijihim. Menghususkan oleh Nabi SAW akan sembahyang subuh dengan ini kelebihan, kerana sesungguhnya sembahyang subuh itu ialah kerana subuh itu ialah awalun nahar, permulaan siang. Permulaan siang, wahwa iaitu waqtul ibtida' intisyarun nas fi hawaijihim. Kerana subuh ini merupakan satu waktu permulaan. Satu waktu permulaan intisyar, maknanya berhamburan manusia. Fi hawaijihim, kerana menuntut akan segala hajat-hajat mereka. Kerana menuntut hajat mereka lah. Masing-masing ialah subuh kan. Masa itulah masing-masing bekerjalah, kerja sana kerja sini, hantar anak sana, hantar anak sini. Ni dah sekolah ni kan. Dah start sekolah ni, mulalah sibuk lah. Cikgu semua dah sibuk kan. Sekolah dah mula buka. Jadi masing-masing ada hajatnya, pergi kerja pejabat, kerja swasta dan sebagainya, masing-masing ada hajat. Jadi disebut subuh itu kenapa? Kerana dia lah awal nahar, awal siang, yang mana dia jadi waktu permulaan intisyarun nas, berhamburan manusia kerana nak mencari segala hajat-hajat mereka. Kemudian tarakus salatus bihi yantaqidu bihi ahdul ladzi bainal mu'min wa bainar rabbih. Meninggalkan sembahyang subuh kan meruntuhkan janji dia antara dia dengan Allah Taala. Kan yantaqidu bihi ahdul ladzi bainal mu'min wa bainar rabbih. Jadi meninggalkan sembahyang subuh tadi dia meruntuhkan janji. Dia macam seumpama zimmah, dia janjilah. Kalau dia kata dalam syarah dia kata az-zimatu maknanya fi ahdi, mana janji Allah. Dia berada dalam janji Allah. Jadi bila dia meninggalkan subuh tu, maknanya dia antara dengan Allah Taala tu tak ada janji lagi dah. Tak ada ikatan dia lah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita kena lazimkanlah sembahyang subuh berjamaah. Di sini kata berjamaah. Sebut dalam syarah dia lah. Lughatul hadis man shalla subhi ay shallaha jama'atan fi waqtiha. Mana sembahyangnya itu saya berjemaah pada waktunya. Jadi barang siapa yang tidak menunaikan tadi kan, maka Allah Taala akan menuntut pada dia.
Allah Ta'ala menuntut pula janji daripada dia. Kalau dia tunaikan sembahyang subuh berjemaah, mana dia menuntut janji daripada Allah. Hamba tadi menuntut janji daripada Allah. Tapi kalau seandainya dia tak sembahyang subuh berjemaah, maka Allah Ta'ala pula menuntut janji pada dia. Dia terbalik pula. Fa indahu may yatlub min zimmatihi bi syai'in yudriku. Kerana sungguhnya barang siapa yang dituntut, Allah Ta'ala akan janji daripada dia, nescaya Allah Ta'ala boleh dapat janji itu. Summa, kemudian yakubu ala wajhihi fi nar jahannam. Kemudian Allah Ta'ala akan campakkan dia dalam neraka jahanam. Ini yakubu ni maknanya sembam. Disembamkan muka lah, campaklah itu. Kan mukanya dalam neraka jahanam. Nauzubillah min zalika. Janganlah kita tuan-tuan termasuk dalam kumpulan orang-orang yang disembamkan muka dalam neraka jahanam. Baik. Kalau tuan-tuan kita lihat pula dalam syarah daripada kitab Jawi ini, dia kata pengajaran hadis pertama, orang Islam disuruh sembahyang 5 waktu berjemaah kerana terdapat fadilat-fadilat yang khusus lagi banyak. Kalau sebut dalam dia punya syarah ni, dalam Jawi dia kata bukan sahaja dalam sembahyang subuh saja. Mana sembahyang yang lain pun digalakkan secara berjemaah. Pertama kali lelaki kan, kita ni kaum lelaki, memang ditekankan begitu. Kemudian yang kedua, orang yang menunaikan sembahyang 5 waktu, khususnya sembahyang fardu subuh, maka dia tetap berada dalam jaminan Allah ataupun tanggungjawab Allah Ta'ala sepanjang hari dia. Sepanjang hari itu sentiasa dalam jaminan Allah ataupun pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, setiap orang yang menginaya atau menghalang seorang daripada beribadah, nescaya dia akan diazab oleh Allah Ta'ala, mana lemparkan dalam neraka jahanam. Siapa yang menginaya ataupun menghalang pula orang lain daripada pergi, jangan pergi, dia kata. Jangan pergi. Kau pergi pun belum tentu masuk syurga lagi, dia kata. Panjang pula tu dia pakai hadis. Kita masuk syurga ini berdasarkan rahmat Allah. Kita masuk syurga berdasarkan pada rahmat Allah. Kan, tak guna kalau kau semayang kau tak berada dalam rahmat Allah. Pandai pula itu cakap. Kan? Kemudian yang keempat, dihususkan, ditentukan sembahyang subuh dengan kelebihan ini kerana sembahyang subuh lebih berat daripada sembahyang lain. Disebabkan waktu subuh adalah waktu sedang banyak tidur. Sedang orang ramai tidurlah, masih tidur. Pada musim sejuk pula sukar untuk berwuduk. Dan bagi orang yang bekerja pula, waktu subuh adalah masa membuat persiapan untuk keluar bekerja. Kan? Ni waktu yang paling sesuai ni, standby nak pergi kerja ni. Disebabkan oleh nak kejar kerja ni, kan, nak paskat tempat kerja ni, sampaikan sembahyang subuh pun berjemaah pun diabaikan. Macam tu. Kemudian yang kelima, kerana dengan meninggalkan sembahyang subuh terbatallah jaminan yang diberikan Allah Ta'ala kepada hamba berkenaan. Mana tak ada lagi lah jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kita nakkan jaminan Allah Ta'ala tu. Macam tu. Baik, seterusnya hadis yang ketiga, hadis yang terima daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, akhbarahu anna Rasulullah SAW qala al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajatan ahi kana Allah fi hajatihi wa man faraja al-muslimin kurbatan farajallahu bihi kurbatan min kurabin yaumil qiyamah wa man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ketiga ni, hadis ini diterima daripada Ibnu Umar. Telah meredha mengatakan keduanya, Abdullah dan juga Ibnu Umar. Dia menghabarkan akannya sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu adalah saudara kepada muslim yang lain. Orang muslim, seorang muslim itu dia bersaudara dengan seorang muslim yang lain. Atas nama muslim tetap bersaudara. Walaupun mungkin dia bangsa lain. Mungkin dia bangsa China kan, mungkin dia India, mungkin dia kan Eropah.
kan, USA dan sebagainya, tapi dia Muslim. Sebabkan dia Muslim, maka jadi dia bersaudara. Bersaudara dengan kita lah, macam tu. Al-Muslimun akhul Muslim. Orang Islam itu adalah bersaudara kepada orang Islam yang lain. Oleh itu, fala yazlimuhu wala yuslimuhu. Oleh itu, janganlah dia menzaliminya dan janganlah membiarkan dia dizalimi. Janganlah dia menzalimi, dia menzalimi akan saudara tadi, dan jangan pula dibiarkan zalim. Kalau sebut dalam syarah hadis ini, dia kata la yuzlimuhu, artinya la yanqusuhu min malihi aw min haqqihi. Jangan dah dia mengurangkan akan harta dia, dan jangan dah dia mengurangkan akan hak dia. Itu maksud la yuzlimuhu, janganlah dia menzalimi akan saudara. Itu maksudnya la yanqisuhu min malihi, jangan dia mengurangkan harta dia. Kurangkan harta tanpa hak lah. Jangan rampas harta dia, jangan tipu dia dan sebagainya. Kemudian au min haqqihi, ataupun jangan dia mengurangkan akan hak-hak dia. Apa hak muslim tadi jangan kita kurangkan. Itu maksudnya wala yuzlimuhu. Kemudian wala yuslimuhu. Kemudian janganlah dia membiarkan hamba tadi, saudara tadi dizalimi. Maksudnya la yatruku fi aduihi. Au nafsihi al-imarah bisu au ila syaitanihi. Janganlah dia membiarkan hamba, jangan membiarkan dia punya saudara itu, maknanya dibiarkannya kepada musuh. Jangan dibiarkan kepada musuh. Maka jangan diserahkan kepada musuh lah saudara kita tadi. Kemudian jangan dibiarkan saudara tadi bergelumangan dengan benda yang buruk-buruk, menusuk, benda-benda yang keji-keji, jangan dibiarkan. Au nafsahu imarah bisu au ila syaitanihi, ataupun jangan serahkan kepada syaitan. Maksud syaitan tadi jangan dibiarkan kawan kita tadi, orang kata ditipu oleh syaitan, dipengaruhi oleh syaitan dan sebagainya. Itu maksudnya jangan membiarkan. Jangan biarkan. Pertama tadi jangan menzalimi, maksudnya zalim jangan kurangkan harta dia, hak dia. Yang kedua, jangan biarkan dia dizalimi, maksudnya jangan diserahkan pada musuh saudara kita tadi. Kemudian jangan biarkan, kalau seandainya saudara kita tadi bergelumangan dengan benda buruk, jangan biarkan dia bergelumangan buruk, tarik dia balik ke belakang jalan. Okey? Au ila syaitani, ataupun dia terpengaruh dengan benda-benda syaitan, kan, benda-benda yang tak elok ni kita nasihatlah. Mana yang boleh-boleh kita buat, kita buat. Macam tu kan. Demi untuk menyelamatkan akidah dia. Itulah. Apalagi kalau melibatkan akidah, so kita kena tariklah dia untuk menyelamatkan akidah dia. Macam tu. Kemudian man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang adalah dia dalam hajat saudara dia, nescaya adalah Allah Taala itu di dalam hajatnya. Semacamnya sesiapa yang menunaikan akan hajat saudara tadi, selagi mana kita boleh bantu dia, kita bantulah. Tapi dalam bab bantu ni pun kita juga kena juga berhati-hati, takut nanti kena ketipu pula. Macam tu. Tengok betul-betul kan. Betul tak ni? Betul. Betul ke kau susah ni? Betul tak susah ni? Betul. Pergi tengok. Sebab zaman sekarang ni ramai juga yang menipu. Dia ambil nombor telefon kita, tak mana-mana dia dapat nombor telefon kita, dia kata dia susah. Dia kata dia susah, dia memerlukan duit. Dia tak ada pekerjaan, dia susah. Betul tak ni susah? Dia kata betul. Rupa-rupa cek-cek rupanya scammer. Tak mana nombor kita, dia dapat dah, dia pun hantar mesej, dia kata susah. Tapi tidak, susah apa sebenarnya, apa dia senang. Tapi kalau kita dapat pergi tengok rumah dia tu, tengok betul tak susah ni. Sebab orang dia pergi cari rumah kan. Kau kata kau susah, betul tak kau susah ni? Pergi cari rumah ni, betul susah. Betul susah, tak apa, kita bantu. Takut nanti dia tipu kita, tuan-tuan. Itu pada juga jenis menipu kan, macam tu. Tapi walau macam mana pun, bersangka baik itu lebih baiklah. Dan Allah Ta'ala pun suka kita ini bersangka baik. Lebih baik kita bersangka baik. Tapi kalau dah nampak memang dia menipu kita, kita janganlah kita terpengaruh lagi kalau dia dah tipu kita.
Sebabnya kalau nak bagi sumbangan tu kena berhati-hati. Lepas tu jangan bagi jumlah yang besar. Jangan bagi jumlah yang besar. Ni minta 10,000, tiba-tiba 10,000 dia minta. Kita pun keluarkan duit EPF bagi dia 10,000. Lepas tu kita hubungi langsung tak dapat. Lupa dah kena tipu tuan-tuan. Macam tu. Betul tak? Jadi waman faraja'an muslimin qurbatan farajallahu biha qudratan min qurabil yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan, faraja maksudnya menghilangkan. Faraja ya azala. Azala. Qurbatan maksudnya alhammu wal musyikkah. Maknanya duka cita. Duka cita dan juga kesedihan hidup lah. Barang siapa yang menghilangkan daripada orang Muslim, kan, duka cita dia, kurbatan duka cita dia, kesedihannya, farajallahu bi anhu biha kurbatan min qurabil yaumil qiyamah. Nescaya Allah Taala akan menghilangkan duka citanya daripada duka cita pada hari kiamat. Allah Taala akan menghilangkan segala duka citanya kalau seandainya besok, akhirat besok dia dalam keadaan duka cita. Allah Taala menghilangkan duka cita disebabkan oleh amalan dia tadi. Dia membantu orang susah ketika hidup dalam dunia. Wa man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang menutup kaiban akan saudaranya, barang siapa menutup akan kaiban saudaranya, nescaya Allah Taala akan menutup keaiban dia pada hari kiamat. Barang siapa menutup kaiban saudaranya, maka Allah Taala akan menutupkan kaibannya pada hari kiamat. Macam tu. Itu tugas muslim itulah. Menutup akan kaiban saudaranya. Kalau seandainya ada melakukan kesilapan dan kesalahan, itu yang sebaiknya lah. Cuma kalau seandainya sesuatu kesalahan itu telah diketahui oleh pihak pemerintah, orang yang otoriti ada kuasa menangkap, jadi tak boleh nak tutup, nak buat apa lagi dah. Bila dah terbongkar rahsia tu, biasalah wartawan pun kerja melalah lah, kan. Wartawan pun kerja melalah lah, ambil gambar, ambil berita dan sebagainya. Lepas tu keluar dalam viral pula dan sebagainya. Dan benda tu dah tak boleh nak tutup. Dah tak boleh nak tutup. Bila nak tutup tu dah susah lah, sebab benda dah tersebar, kan. Gitu. Apakah pengajaran pada hari ini? Pertama, setiap orang Muslim adalah bersaudara antara satu dengan yang lain. Yang kedua, setiap orang Muslim berkewajipan menolong saudara seagamanya yang ditimpa oleh kesusahan. Setiap orang Muslim berkewajipan menolong saudaranya. Kalau saudaranya itu ditimpa oleh kesusahan, dan kita tahu kesusahan itu berlaku, apalagi dah seluruh dunia pula tahu, kan. Seluruh dunia pula tahu, kan. Itu negara umat Islam dilanda oleh peperangan. Jadi kita cuba bantulah mana kita boleh bantu. Yang keempat, yang ketiga, seorang Islam tidak boleh mendedahkan keburukan saudaranya kepada orang lain. Bahkan dia wajib merahsiakan dia. Wajib dia menutupkan kelemahan kekurangan saudara dia. Okay? Yang keempat, Islam ialah agama yang mengutamakan persaudaraan, tolong menolong dan melindungi daripada kemungkaran. Yang kelima, Islam melihara hak masyarakat dan menyuruh umat dia merealisasikan jaminan sosial dalam semua bentuk kehidupan bermasyarakat, sama ada kebenaran, kebendaan ataupun rohani. Sama ada kebendaan ataupun rohani. Kita cubalah bantu. Cuba bantu, kan. Mana kita boleh bantu, bantulah. Macam tu. Kalau Jabatan Agama sekarang ni kan dia suka door to door, kan. Jabatan Agama buat program door to door, rumah ke rumah. Kita tengok dalam FB bila penuh gambar door to door, kan. Setiap hari buat, kalau setiap bahagian buat turun rumah, pergi ke rumah-rumah ziarah, kan. Bagi beras, bagi tepung, bagi minyak dan sebagainya. Macam tu. Dekat pejabat agama saya tu, pejabat agama Seremban tu, dulu penuh dengan beras. Sekarang beras pun dah kosong dah bagi. Sekarang ni datang beras baru pula, penuh dalam pejabat tu. Bersusun beras tu. Banyak. Tu semua nak dibuatlah program door to door tu. Turun ke lapangan, jumpa orang susah, select orang yang susah tu betul-betul susah, dia bagilah macam tu. Macam tu. Kat sini pun saya rasa surau pun boleh buat, kan. Surau pun boleh buat.
Kalau mana nak ahli Korea tu, jemaah yang ada kekurangan tu, bantulah betul. Baik, insya-Allah tu sahaja yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan dengan 3 hadis kita berkongsi, mudah-mudahan sebanyak akan dapat memantapkan lagi ilmu kita. Samping itu insya-Allah mudah-mudahan kita sama-sama lah beramal lah mana-mana yang boleh kita amalkan. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi warji'u wa ma'af. Saya buka soalan, ada soalan tak? Mesti tutup. Ada soalan? Ada? Tak ada? Ya, tak ada. Kita tutup. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa 'alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim. Nawilana qulubana binuri ma'rifataka wa aftah lana futuhal arifin. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma ijma'na hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqal ma'suma wa banaftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum.